Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini kita berjumpa untuk kita menyambung kuliah Maghrib kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. InsyaAllah saya akan membacakan hadis pada bab yang ke-18. Jadi sambungan daripada kajian kita pada bulan lepas, iaitu pada bab ke-18. Tajuk bab ini adalah Aradil Islam alal ummi an-nasraniyah, ataupun maksudnya adalah menyampaikan ajaran Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Ataupun maksudnya di sini adalah berdakwah kepada ahli keluarga, khasnya ibu, manakala ibu itu pula beragama Nasrani. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan satu buah hadis di dalam kitab ini, yaitu hadis bernombor 34. InsyaAllah inilah hadisnya yang akan kita bacakan dan akan disyarah setakat mana yang termampu nantilah insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, macam biasa saya akan bacakan hadis ini, kemudian saya terjemahkan secara maknawi dan disyarah selepas itu insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ke-18, bab Aradil Islam alal ummin nasraniyah, hadis bernombor 34. An Abi Katsir As-Suhaimi qala, daripada Abu Katsir As-Suhaimi dia telah berkata, Sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Jadi ini adalah kata-kata Abu Hurairah, bermakna riwayat yang kita bacakan ini adalah asar. Asar sebab sumbernya daripada sahabat. Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiada seorang pun kalau dia mendengar cakap aku, tak kira sama ada dia itu orang berbangsa Yahudi ataupun Nasrani, illa ahabbani, melainkan dia akan suka akan aku. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fataba. Sesungguhnya ibuku, kata Abu Hurairah, saya nakkan, saya mahukan, saya berkehendak supaya dia itu alal Islam, masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Fataba, tapi pada pada hakikatnya ibuku itu enggan, taba, maka dia enggan. Faqultu laha, maka aku pun cakap, aku pun berkata kepadanya, yakni kepada ibunya,
Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, telah mengajak, telah berdakwah, telah menjelaskan ajaran Islam ini kepada ibunya, tetapi ibunya itu abad kekal menolak, masih juga menolak. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah maka aku pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha laha, doakanlah. Ya, wahai Nabi, tolong doakan kepadanya, baginya. Tolong doakan ibuku. Fada'a, maka Rasulullah SAW pun mendoakan ibu Abu Hurairah. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Jadi selepas aku berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka aku pun balik rumah. Sampai di rumah, aku dapati pintu sudah pun ditutup rapat. Pintu sudah ditutup rapat. Faqalat, tiba-tiba ada suara daripada ibuku. Dia berkata, faqalat, yakni ibuku berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Fa akhbaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat fakultu. Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan, memberitahukan peristiwa ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun telah bertanya ataupun telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li wa li ummi, wahai Nabi, wahai Rasul, doakanlah untuk aku dan juga untuk ibuku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, abduka Abu Hurairah, perkenankanlah doa daripada hambamu Abu Hurairah, wa ummuhu, dan juga ibunya, ahabbahuma ilan nas, jadikanlah Abu Hurairah dan juga ibunya, kedua-dua insan ini adalah orang yang paling dicintai, paling disukai di atas seluruh manusia, di atas jagat raya ini. Hadis ini adalah dhaif sanadnya. Hadis ini adalah dhaif sanadnya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sepotong hadis yang akan kita uraikan pada malam hari ini berkaitan tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah ini adalah bukan nama sebenar dia. Yang kita selalu dengar Abu Hurairah itu, dan juga yang banyak dicatatkan di dalam riwayat hadis ini, bukanlah nama sebenar beliau. Jadi nama itu adalah nama julukan ataupun nama panggilan sahaja. Kerana kalau kita membaca kitab-kitab sirah yang menjelaskan tentang biografi ulama, maka di sana ada kita dapati bahawa Abu Hurairah ini beliau itu mempunyai kerjaya semasa kecil itu adalah sebagai pengembala. Biasalah pengembala. Kemudian suatu hari, suatu petang, ada seekor anak kucing. Jadi sedang dia menjaga haiwan belaannya itu, ada anak kucing yang datang menghampiri dia. Kemudian dia bawa pulang balik ke rumah anak kucing itu. Jadi dipanggillah dia sebagai anak kucing itu sendiri, bahasa Arabnya adalah hirrah. Hirrah, tapi dia jenis betina.
Jadi dipanggillah dia sebagai Abu Hurairah kerana dia suka bermain-main dengan anak kucing tersebut. Masa zaman jahiliyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bernama Abdus Syams. Abdus Syams, ataupun dalam bahasa Melayu kita itu adalah hamba matahari. Jadi Abd itu adalah hamba. Kalau kita nama Abdullah bermakna hamba Allah. Syams itu matahari. Jadi nama dia semasa di zaman jahiliyah adalah Abdus Syams. Kemudian diubahlah namanya itu ketika dia masuk ke dalam agama Islam, bernama Abdur Rahman. Abdur Rahman, ataupun hamba yang maha pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, tuan-tuan, adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jumlah hadis yang dihafal ataupun yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah mencecah 5.000 hadis yang diriwayatkan melalui jalurnya sahaja. Tuan-tuan kalau pernah tengok kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu jumlahnya itu yang tidak berulang adalah 4.000 hadis sahaja, lebih kurang 4.000 hadis sahaja. Tapi Abu Hurairah ini telah meriwayatkan 5.374 hadis, tepatnya bilangan itu itulah 5.374 hadis, maknanya lebih banyak lagi daripada kandungan hadis yang tidak berulang dalam kitab Sahih Bukhari. Mengapakah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dia di antara salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ini adalah kerana barakah daripada beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimi majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah kerana barakah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas beliau. Sebuah hadis yang sebuah hadis sahih, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'alun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai baginda Rasul, siapakah insan yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Itu soalan dia. Itu adalah soalan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah dia insan yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadha al-hadith ahadun awwal mink." Aku dah agak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada siapa yang akan membangkitkan soalan ini di antara kalian melainkan engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Ini disebabkan aku melihat di dalam dirimu itu ada satu sifat yang disebut sebagai hirs. Hirs ini makna satu sifat tamak, tapi tamak yang baik. Hirs alal hadis, maknanya dia tamak di dalam menuntut ilmu. Dia suka sangat dalam menuntut ilmu. Hirsika alal hadis, kamu tamak di dalam menuntut ilmu hadis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "As'alun nasi bi syafa'ati." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala, sesiapa sahaja yang berkata,
siapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbihi aw min nafsi, secara ikhlas di dalam hatinya, keluar kalimat itu menerusi hati, jantung hatinya, ataupun daripada dalam diri dia, ucap la ilaha illallah secara ikhlas. Inilah jawapan daripada baginda Rasulullah SAW bahawa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, hadis sahih yang saya bacakan tadi itu telah memberitahukan kepada kita betapa Rasulullah SAW pun sudah pun mengagak bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mempunyai satu sifat yang diperlukan oleh para penuntut ilmu, khususnya di zaman kita sekarang ini, yaitu ketamakan mereka akan menuntut ilmu. Khasnya dalam hadis ini adalah ilmu hadis. Sebab itulah wajar kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mempunyai ataupun meriwayatkan hadis yang paling banyak daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang saya cuba nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari ini adalah kita dapati bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lembut hatinya. Sangat lembut hatinya. Ada dikisahkan dalam sebuah hadis yang sahih berkaitan tentang pertemuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan satu makhluk yang bukan daripada makhluk kalangan bangsa manusia. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu diamanahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga gudang ataupun apa gudangnya, menjaga tempat penyimpanan zakat fitrah. Jadi zakat, hasil zakat yang dikutip oleh amil zakat itu umpama gandum, lagi beras, semua-semualah kurma yang diambil dikutip daripada zakat itu disimpan dalam satu gudang, satu stor. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini diamanahkan oleh baginda untuk mengawal, menjaga gudang tersebut. Jadi pada satu malam ada ada yang datanglah, ada yang datang mengambil makanan daripada tempat penyimpanan tersebut, dan aku menyedarinya, kata Abu Hurairah. Maka aku pun menangkapnya dan aku sampaikan bahawa aku akan hadapkan kamu ini kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi makhluk tersebut itu dia merayu untuk tidak ditangkap, dan dia juga menyampaikan kenapa dia mencuri barangan di gudang tersebut, kerana dia sangat-sangat dan ahli keluarganya sangat-sangat memerlukan makanan. Jadi mendengar alasan sebab daripada makhluk tersebut, maka Abu Hurairah pun melepaskan. Tapi dia sudah berjanji ni, dia berjanji dia tidak akan ulang lagi, kata makhluk tersebut. Jadi dilepaskan. Masuklah hari yang kedua, berlaku juga kejadian yang seumpama. Datang lagi, ambil makanan, nak tangkap. Abu Hurairah nak hadapkan dia kepada baginda Nabi, dia merayu supaya tidak, kerana dia sangat memerlukan dalam keadaan yang mungkin lapar dan sebagainya. Dilepaskan. Sampailah yang kali ketiga. Sampailah kali ketiga, makhluk itu datang mengambil makanan daripada gudang penyimpanan zakat fitrah Rasulullah SAW. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kali ini Abu Hurairah pun tidak mahu lagi memberikan muka pada dia. Akhirnya makhluk tersebut pun
memberikan satu satu tawaran yang menarik. Apa tawaran itu? Dia kata, aku akan sampaikan kamu satu rahsia, yang mana jika engkau amalkan rahsia ini, maka engkau akan dijauhkan daripada golongan aku, daripada kalangan aku. Apa dia? Qal iza awaita ila firashik, jika sekiranya kamu mahu menghampiri tempat tidurmu, jika kamu mahu menghampiri tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. La yazala minallahi hafiz, kalau anda telah membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagamu. Wala yaqrabuka, dan kamu sekali-kali tidak akan didekati syaitanun hatta tusbiha, syaitan sehinggalah pagi ataupun fajar menyingsing. Jadi kalau kamu membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan menjadi penjagamu, dan tiada siapapun daripada kalangan syaitan, jin dan seumpamanya yang akan mendekatimu. Itu tawarannya. Jadi itulah rahasia yang ditawarkan oleh makhluk tersebut kepada Abu Hurairah supaya melepaskannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun melaporkan, menyampaikan peristiwa yang dialami 1, 2, 3 hari tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sadaqaka, apa yang dia kata itu betul. Apa yang dia sampaikan itu betul, ataupun tawaran makhluk tadi itu betul, yakni membaca ayat kursi sebelum tidur. Wa huwa kazubun, walau bagaimanapun dia itu adalah seorang pendusta. Kazub, memang yang dia cakap tadi itu, yang dia sampaikan pada kamu itu berkaitan tentang ayat kursi itu adalah suatu perkara yang betul, mana mampu menjaga kita, memprotek kita daripada serangan jin, syaitan dan sebagainya. Tetapi makhluk ini adalah makhluk yang kazub, pendusta. Zaka syaitan, itulah syaitan. Itulah syaitan. Maksudnya di sini makhluk yang dijumpai oleh Abu Hurairah yang menggunakan wujud manusia, yang menjelma sebagai wujud manusia ketika itu adalah syaitan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi bukan dongeng-dongeng yang saya baca, bukan cerita menyedapkan begitulah lebih kurangnya hadisnya. Jadi ayat kursi ini adalah merupakan satu pendinding untuk kita, dan kita perlu lazimi dia setiap kita menghampiri tempat tidur kita. Gitu. Jadi daripada hadis ini pun kita dapat lihat, maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan 3 kali peluang kepada syaitan, daripada mengambil barangan milik umat Islam di tempat tersebut. Itu menunjukkan betapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mempunyai hati yang sangat lembut. Dan juga dapat kita fahami di sini bahawa syaitan itu dapat menjelmakan dirinya dalam sosok manusia. Walaupun apa yang disampaikan oleh syaitan ini adalah betul, dan mungkin satu-satunya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh syaitan yang betul, yang boleh dikira jujur, ini sahaja berkaitan tentang ayat kursi. Yang lain semua tipu belaka. Sebab mereka ini memang mahu menyesatkan manusia. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai satu karisma, mempunyai satu perwatakan yang apabila dia bercakap, semua orang akan suka. Tak macam saya, kalau saya cakap semua orang tidur. Kalau saya bercakap semua tidur.
Tapi kalau Abu Hurairah yang berkata, semua seronok, celik belaka semua. Abu Hurairah tak kira agama Islam ke, Nasrani ke, Yahudi ke, kalau dia mendengar cakap itu kata Abu Hurairah, pasti dia akan suka. Ini adalah salah satu keistimewaan daripada sahabat yang mulia ini. Walau bagaimanapun hebatnya, betahnya saya berkata-kata, tapi tak mampu memasukkan ibuku ke dalam agama Islam. Kalau Abu Hurairah dia ajak, dia berdakwah kepada mana-mana orang, tentu orang itu akan ikut dan masuk memeluk agama Islam. Itu orang lain. Saya boleh ajak masuk agama Islam, tapi ahli keluarga aku sendiri, darah daging aku sendiri, tak boleh. Saya tak dapat nak menembusi, iaitu ibuku. Jadi ini juga bermaksud bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu lebih dahulu memeluk agama Islam daripada ibunya. Dan dalam hadis yang dibacakan ini juga memberitahukan kepada kita bahawa ibu Abu Hurairah ini akhirnya juga memeluk agama Islam. Jadi ibu Abu Hurairah ini beragama Nasrani dan akhirnya berjaya memeluk agama Islam bukan kerana ajakan daripada mungkin sebab ajakan daripada Abu Hurairah, tetapi Abu Hurairah ini sudah pun rasa sudah ajak berkali-kali pun tak menjadi. Maka jalan terakhir, usaha terakhir yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah datang menjumpai Rasulullah SAW untuk berdoa, memohon doa kepadanya, untuk mendoakan ibunya. Segala usaha saya dah buat, saya dah ajak dia terangkan tentang Islam, kecantikan Islam begitu, begini, A to Z, dan cerita semua, tapi masih lagi diblok oleh ibu saya. Maka usaha terakhir datang menjumpai Rasulullah SAW. Kalau keadaan itu berlaku di zaman kita ini, ataupun tuan-tuan sendiri yang ibunya masih lagi bukan beragama Islam, maka dengan siapa tuan-tuan mahu mengadu? Pada Nabi? Nabi tak ada. Nabi dah 1400 tahun dah meninggalkan kita. Maka di sini kita boleh merujuk kepada alim ulama untuk kita bertawassul kepada dia, memohon supaya orang soleh itu, orang alim itu, tok guru itu mendoakan kita dan juga mendoakan ahli keluarga kita yang kita mahu ajak ke dalam agama Islam. Itulah lebih kurangnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini juga adalah merupakan salah seorang sahabat yang selalu mendapatkan wasiat daripada Rasulullah SAW. Tetapi Abu Hurairah tidak loket. Dia tidak menyimpan, tidak menyembunyikan apakah wasiat tersebut. Abu Hurairah seboleh-bolehnya dia akan menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang saya sebut tadi itu yang dihafal 5.307 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah tadi itu 5.374, sebenarnya tuan-tuan bukan setakat itu sahaja yang dia riwayatkan, lebih daripada itu, lebih daripada 5.000 hadis yang dihafaz oleh beliau. Tapi ada beberapa hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah kerana di sana ada kepentingan supaya tidak disampaikan. Kerana kalau disampaikan pun tidak akan mendapatkan nilai positif bagi orang yang mendengarnya, tidak menambahkan ketakwaan, justru ditakutkan akan menimbulkan huru-hara sahaja. Contohnya adalah hadis berkaitan tentang pemimpin yang zalim. Ada yang kalau dia nak meriwayatkan, Abu Hurairah kalau dia nak meriwayatkan pemimpin yang zalim di satu zaman, dia boleh sebut nama itu, tapi dia
keep aja untuk diri dia sahaja. Ciri-ciri bangsa yang musnah, kalau dia nak sampaikan, dia boleh sampaikan, tapi kita cuba nak keep saja. Sebab apa hadis yang didengar olehnya daripada Rasulullah SAW itu seboleh-bolehnya yang boleh memberikan manfaat kepada manusia dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi jumlahnya sebenarnya ada banyak. Okey. Jadi ada beberapa nasihat, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antaranya dia sendiri sampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku telah diberikan wasiat oleh kekasihku. Khalili itu kekasihku. Sama kalau kita selalu dengar Habibi, Habibi, kekasihku. Sebab itu Nabi Ibrahim itu dipanggil sebagai Khalil, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Hurairah, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi lah, bi thalathin, 3 perkara. Aku diwasiatkan, perkara wasiat ini penting tuan-tuan. Perkara yang melibatkan, membabitkan, berkaitan tentang wasiat ini satu yang penting. Ibaratnya tuan-tuan kalau mewasiatkan kepada anak keturunan, biasa di antara kita ni sudah ada yang memberikan wasiat ni. Jumpa lawyer ke, mana ke yang beramanah, tuliskan wasiat, apa-apa sahajalah yang ingin diwasiatkan. Maknanya isi daripada wasiat tersebut adalah satu perkara yang penting. Jadi aku telah diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah SAW 3 perkara, iaitu apa? Siyam thalathati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan kita panggil sebagai puasa ayyamul bid. Puasa ayyam al-bid, puasa putih, ayyamul bid, puasa putih. 3 hari. Biasanya 13, 14, 15 tarikh itulah. Wa raka'at duha, yang kedua menunaikan solat duha 2 rakaat. Jadi sekurang-kurangnya jumlah solat duha itu adalah 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan juga menunaikan solat witir sebelum aku tidur. Jadi witir itu sebelum kita tidur. Itu bagi mereka yang tidak yakin boleh bangun di sepertiga malam untuk menunaikan solat witir itu. Kalau kita rasa jenis orang yang jenis lelap, tidur je, subuh baru bangun, maka solat witir kita ni buatlah lepas isyak ni, dah boleh witir kan. Tapi seelok-eloknya witir ini kita tidur dulu, lepas tu menunaikan solat witir di pertiga malam itulah, sebelum subuh tu. Eloknya macam tu. Tapi yang maksud di sini wasiat daripada Rasulullah SAW ini bagi mereka yang jenis yang tidak dapat tidak dapat bangun bangun di sepertiga malam itu. Jadi witirnya itu adalah sebelum dia tidur. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Inilah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kongsikan tentang wasiat daripada Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis yang dibacakan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, kita dapat memahami usaha yang tidak berbelah bagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya ibunya boleh mendapatkan cahaya Islam, dapat memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun di dalam kita berdakwah mengajarkan ajaran agama Islam ini, dia berbeza apabila kita berdakwah dengan ahli keluarga kita sendiri dengan orang lain. Metod caranya itu berbeza, tidak boleh disamakan. Baiklah, saya mulakan dengan
kepentingan seseorang itu berdakwah kepada ahli keluarganya sebelum dia berdakwah kepada orang lain. Jadi mesti dimulakan daripada rumah kita dahulu, daripada ahli keluarga kita dahulu, barulah kita keluar. Jadi jangan sampai di rumah kita pura-pura kita sibuk di berdakwah keluar. Ini seperti mana cerminan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu wa ahlikum dan ahli keluargamu daripada siksaan api neraka. Jadi perintah itu dimulakan daripada diri kita. Kita kena elokkan diri kita dahulu, kemudian ahli keluarga kita. Itu. Jadi jangan tersalah. Jangan tersalah. Kita kuat, hebat berdakwah ke hulu dan ke hilir, tetapi di dalam ahli keluarga kita sendiri berpecah belah, porak-poranda dan sebagainya. Waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka ini bahan bakarnya itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan juga batu. Kalau inilah sifatnya neraka, agak-agak neraka itu boleh padam ke api dia. Dah bahan bakarnya bukan petrol, tuan-tuan. Petrol boleh habis. Manusia itu yang akan menjadi bahan bakar. Dan dia masuk ke dalam api neraka itu bukan terus hangus, terus elok sebalik belaka, terus kembali seperti semula. Batu kalau kita bandingkan dengan arang kayu, batu itu bila sekali dia membara sampai berjam-jam juga lah, baru dia boleh padam. Inilah dua menjadi bahan bakarnya api neraka yang mesti kita jaga-jaga. Kita kena jauhkan daripada diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka ini. Tak setakat itu saja, dalam padam bara apinya ini tidak akan pernah padam, dan sumber bahan bakarnya itu akan sentiasa ada. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ada juga malaikat pengawal, yang mana malaikat yang mengawal api neraka itu gilaz, sangat-sangat bengis, syidad, sangat-sangat perkasa, tak makan rasuah, tak pernah senyum, busuk. Memang dia menjaganya api neraka itu sangat-sangat berintegriti di dalam menjaganya. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang menjaga ini tidak akan pernah melanggar apa yang diamanahkan oleh Allah ke atas dia, menjaga api neraka itu. Tak makan rasuah, tidak akan melihat, tidak akan ada rasa iba sedikit pun kepada mereka ahli neraka ini. Itulah dia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan ke atasnya. Jadi itu tuan-tuan. Jadi hendaklah kita mulakan dakwah ini kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu. Itulah yang sebenarnya yang mesti kita ikuti, cerminan daripada apa yang menjadi kisah keislaman ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Usaha mengislamkannya, mengajarkan tentang Islam itu datang daripada anaknya sendiri, yaitu Abu Hurairah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita berdakwah ini juga kita perlu melihat situasi keadaan dia. Apatah lagi orang objek dakwah yang kita mahu dakwahi ini, mad'u kita itu
adalah daripada ahli keluarga kita sendiri, apatah lagi dia itu adalah ibu kita. Kita mesti hormat dengan dia walaupun kita berbeza pandangan, berbeza akidah dengan dia. Jadi ketika kita mahu berdakwah kepadanya, maka hendaklah kita bercakap dengan lemah lembut. Tidak sama dengan kita berdakwah dengan orang lain. Tidak sama. Dengan ibu kita, walaupun dia beragama selain daripada agama kita sekalipun, kita perlu bercakap dengan lemah lembut, tidak boleh menengking, tidak boleh kerah-kerah dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa qala Ali bin Abi Thalib telah berkata, hadithun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia, berdakwalah kepada manusia bima ya'rifun, sesuai dengan taraf pengetahuan dia. Sebab itu tuan-tuan, penceramah walau tinggi manapun gelaran akademik dia, profesor ke apa ke, kalau dia menjumpai madaku ni yang orang-orang awam, dia tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa-bahasa yang dia sendirinya faham, istilah-istilah tu. Seboleh-bolehnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh oleh pakcik-pakcik, oleh kakak, orang awam. Itu Ali bin Abi Thalib ni yang kata, hadithun nas bima ya'rifun, sampaikanlah, bercakaplah dengan sesiapa pun sesuai dengan kadar intelektualnya. Jadi kalau kita berceramah, beri kuliah maghrib ini, gunakanlah bahasa yang mereka mudah faham. Walau susah manapun terjemahan hadis ini, walau payah manapun, kita cubalah mentransfer maklumat daripada hadis ini menggunakan bahasa yang paling mudah supaya tuan-tuan boleh faham dengan mudah. Itu sebenarnya. Kalau menggunakan bahasa-bahasa yang hanya orang-orang akademik saja faham, tuan-tuan tentu akan lari, tidak faham apa yang disampaikan oleh pengkuliah ini. Atuhibbuna ayyukaziballahu wa rasuluh, sekiranya kita menggunakan ataupun tersalah menggunakan kaedah di dalam berkomunikasi dengan objek dakwah kita itu, boleh jadi, kata Rasulullah SAW, objek kita itu akan lari meninggalkan kita, bahkan mengutuk, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Apalah payah sangat ni disampaikan ni, payah memahami dia. Contohlah kan, kadang jamaah itu akan mengutuk pengkuliah itu, kerana mungkin menggunakan istilah-istilah yang sangat sukar untuk difahami, dan akhirnya menghina juga Allah dan juga Rasulnya. Begitulah apabila kita berdakwah dengan ibu bapa kita, dia tidak sama dengan berdakwah dengan kawan kerabat kita. Teman kita bermain, teman kita mengopi, tak sama. Kaedahnya tentu jauh lebih baik, lebih harmoni, lebih bijaksana lagi, berhikmah apabila kita berhadapan dengan ibunda kita, ahli keluarga kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hadis yang kita bacakan juga pada malam hari ini, dapatlah kita memetik sebutir hikmah bahawa kita digalakkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang soleh apabila kita mendapati satu masalah, satu musibah, satu apa-apalah masalah yang kita hadapi, maka hendaklah kita mengadukannya menerusi doa. Kita datang berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Dalam kes ini, Abu Hurairah radhiyallahu an datang berjumpa menghadap kepada baginda Rasulullah SAW tentang masalahnya. Bukan menghadap Facebook, bukan kita menangis, cakap di media sosial. Sebab setengah-setengah netizen ini, kalau ada masalah, dia viralkan di media sosial.
masalah yang patutnya dia sembunyikan, akhirnya satu dunia pun tahu sebab dah viral. Ini dah azan, dah masuk asar. Kita azan dulu boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambung sedikit. Jadi kalau kita ada masalah, maka sampaikanlah, buatlah aduan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada orang-orang yang soleh di dalam kalangan kita. Bukan kita mengadu nasib kita ini merang-raung di media sosial. Masalah yang sepatutnya menjadi rahasia rumah tangga kita akhirnya diketahui oleh orang ramai. Tidak elok sebegitu. Dahulu sahabat-sahabat ini apabila dia mengalami musim kemarau, maka dia akan meminta Rasulullah SAW untuk berdoa supaya diturunkan hujan. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah pun meninggal dunia, maka para sahabat pun merujuk kepada Pak Cik Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, supaya mendoakan mereka itu
diturunkan hujan. Dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena idza qahatu, dahulu apabila musim kemarau, istasqa bil Abbas, mereka akan, orang-orang ini akan meminta tolong kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pakcik Rasulullah SAW. Faqal, mereka pun berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, ya Tuhan kami, dahulu kalau kami ditimpa masalah yang sama, maka kami minta tolong kepada baginda Rasulullah SAW, maka diturunkanlah hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, dan sekarang ini wahai Allah, kami bertawassul kepadamu dengan ataupun menerusi pakcik Rasulullah SAW. Faskina, turunkanlah kami air. Qala fayaskun, maka diturunkanlah musim hujan itu. Ini kalau kita ada masalah, maka kita datang minta tolong kepada orang-orang alim, orang-orang yang soleh supaya mendoakan kita. Terdapat juga seorang tabi'in, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi dia tidak dianggap sebagai sahabat kerana tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mahu menjumpai Rasulullah SAW, tetapi tidak sampai lah, kerana dia menjaga ibunya. Dia ada ibu yang dia perlu jaga, sehingga menyebabkan kesukaran dia itu berhijrah daripada Yaman ke Madinah, tidak dapat menjumpai Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni ini salah seorang tabi'in yang sangat bisa. Kenapa? Kerana barakah dia merawat ibunya itu, maka dia mempunyai doa di antara manusia yang mempunyai doa yang paling makbul. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, Ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan tiba satu masa kalian akan menjumpai Uwais bin Amir ma'amdad ahli Yaman, bersama rombongan orang-orang Yaman, min Murad, daripada kampung namanya Murad, summa min Qarn, kemudian daripada Qarn, nama tempat juga. Kana bihi barasun, Uwais ini dia ada baros, sopak, penyakit kulit, ada penyakit kulit. Fabara'a minhu, tapi daripada penyakit kulitnya itu, alhamdulillah, Uwais boleh sembuh. Illa mawdi' dirham, melainkan ada bekas daripada penyakit kulitnya itu sebesar wang dirham. Jadi biasalah kalau ada orang sakit kulit ini kan, dia mungkin ada tinggalkan bekas lah. Jadi bekasnya itu mawdi' dirham, lebih kurang mawdi' dirham, sebesar mata uang dirham. Lahu walidatun, Uwais ini dia ada ibu. Lahu walidatun, Uwais ada ibu. Huwa bihabir, dia sangat merawat, menjaga, membela ibunya ini. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, sekiranya Uwais dia bersumpah, kalau dia berdoa, kalau dia bercakap, apa yang dia sumpahkan itu, apa yang dia cakap itu mesti makbul. Fa in istata'ta, sekiranya kamu sanggup. Jadi Nabi mewasiatkan kepada sahabat ketika itu, khasnya Umar bin Khattab,
fa in istata'ta, ataupun sekiranya kamu menjumpai Uwais ketika itu, kalau kamu sanggup, kamu mampu, ayyastaghfirullah, mintalah supaya kamu diampunkan dosamu menerusi beliau, menerusi Uwais. Faf'al, maka buatlah. Maknanya minta tolonglah kepada Uwais supaya Uwais itu mendoakan kamu untuk diampunkan dosa. Fastaghfirli fastaghfarallah. Maka Umar yang meriwayatkan hadis ini, yang berjumpa dengan Uwais depan-depan ini, dua mata ini, terus berkata, tolonglah, doakan aku. Umar ini siapa tuan-tuan? Sahabat. Sahabat. Title sahabat sekalipun minta kepada Uwais tabi'in itu supaya didoakan, tolonglah ampunkan aku. Dia minta doakan supaya aku diampunkan segala dosa-dosa. Ini saya nak sampaikan, saya nak berhujah bahawa kita kalau ada masalah, kita boleh datang menjumpai orang yang soleh, orang yang alim kepada kita untuk doakan supaya diangkat segala kesusahan kita ini. Inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana yang disyarahkan pada awal kuliah tadi. Datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan, balik rumah terus ibunya memeluk agama Islam. Bermakna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat makbul. Adakah yang nak meragukan makbulnya doa Rasulullah SAW? Tak ada. Jangankan Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, manusia biasa seperti kita sekali ini pun ada yang makbul doanya. Tapi ikutlah kategorinya. Mungkin dia adalah orang yang musafir, orang yang berzalimi, ataukah dia pemimpin yang adil. Ini mereka semua ini adalah orang-orang yang makbul doanya. Apatah lagi Rasulullah SAW. Tuan-tuan, terakhir, semua doa yang dipanjatkan oleh Nabi mustajab, mesti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa permintaan yang ditangguhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu apa dia? Satu doa yang ditangguhkan oleh Rasulullah SAW. Dia tak mahu minta di dunia ini, dia akan tunggu sampai di hari akhirat nanti. Saya ambil daripada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia, menerusi jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Yad'u biha, yang dia boleh doa, yang dia boleh minta dengan doa itu. Wa uridu, dan aku mahu, aku hendak, aku nakkan, kata Rasulullah SAW, ahtabi da'wati, untuk aku tangguhkan doaku, permintaanku itu berbentuk syafaatan, berbentuk syafaat li ummati fil akhirah, untuk umatku di hari akhirat. Sangat sayangnya Rasulullah SAW ini kepada kita, tuan-tuan. Bahkan dia menangguhkan doanya supaya kita ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Disebutkan baginda pun cuma berapa orang saja yang cakap salah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah doa yang sangat-sangat mustajab. Sebab itulah Abu Hurairah datang menjumpai Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya memeluk agama Islam, dan doanya itu makbul. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap daripada saya. Mohon maaf atas keterlanjuran masa, kata-kata dan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.